Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama dengan kami dalam siaran secara langsung bagi sambutan perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2017 yang berlangsung di Edu City Sports Complex di Iskandar Puteri, Johor Bahru. Dan selamat Hari Guru kita ucapkan. Guru Pembina Negara Bangsa merupakan tema yang dipilih bagi sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan tahun ini. Sememangnya ia merupakan satu tema yang mengangkat martabat guru dan memberikan penekanan kepada peranan guru dan juga tanggungjawab para guru dalam usaha untuk memastikan anak-anak didik dan juga anak-anak murid mendapat ilmu yang dibekalkan bukan sahaja untuk keperluan dunia dan akhirat tapi juga untuk keperluan sahsiah dan juga budi bahasa mereka. Apa yang menjadi perhatian pada hari ini ialah majlis pelajaran untuk sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Johor Bahru ini bakal disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dan sekarang Yang Amat Berhormat Datuk Muhammad Khalid Nordin sedang memberikan ucapannya, dan antara harapannya beliau turut mengalu-alukan kedatangan semua warga pendidik ke Johor Bahru, dan sememangnya Johor Bahru ataupun Johor dipilih sebagai tuan rumah bagi sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kerana dalam dasar pembangunan Johor ataupun Johor berkemajuan diterapkan juga aspek-aspek kepentingan ilmu, skill dan kemahiran dalam bidang pendidikan untuk memberikan fokus yang lebih jelas terhadap institusi pendidikan dan juga proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi disebabkan itulah Johor dipilih untuk menjadi tuan rumah bagi tahun ini, selaras dengan hasrat dan visi serta misi Johor dalam menjadikan ia sebagai role model dalam bidang pendidikan, sains, teknologi dan sebagainya. Ini merupakan sesuatu yang cukup penting dan mustahak bagi memastikan agar komitmen di pihak kepimpinan sendiri untuk memberikan ruang dan peluang kepada warga pendidik bagi memastikan agar bidang pendidikan dan institusi pendidikan diberikan laluan yang sewajarnya dalam usaha untuk memastikan ia diangkat ke martabat yang lebih tinggi. Dan sekarang kita mungkin boleh sama-sama kita lihat ketibaan ataupun kita menantikan ucapan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam usahanya untuk sama-sama ataupun memberikan sokongan dan semangat kepada seluruh warga pendidik. Dan sememangnya Guru Pembina Negara Bangsa dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia merupakan aspek yang penting. Jadi kita berikan laluan dan kita silakan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan kita sama-sama dengarkan ucapan beliau. Ibu, terima kasih cikgu semua. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salata ridha warda an ashabi ridha ridha. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Menteri Besar Johor Darul Ta'zim. Yang Berhormat Datuk Seri Mahzir Khalid, Menteri Pendidikan Malaysia. Sahabat-sahabat saya, timbalan-timbalan Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Tan Sri Muhammad Abdul Aziz, Speaker Dewan Undangan Negeri, rakan-rakan saya Datuk Ayub Rahmat, Esko Pendidikan, KSU Kementerian Pendidikan Datuk Seri Alias Haji Ahmad, Ketua Pengarah Pendidikan Cikgu Tan Sri Hir, ada seorang lagi saya tertinggal, Timbalan Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Nur Jazlan. Dia tersalah pakai baju. Rakan-rakan saya, ahli-ahli yang berhormat Esko Kerajaan Negeri, ahli-ahli yang berhormat Parlimen dan ADUN, rakan-rakan TKSU Kementerian Pendidikan, timbalan ketua pengarah, pengarah-pengarah pendidikan, PPD, pengetua-pengetua, guru-guru kanan, guru pakar. Mari kita lambaikan rakan-rakan kita di sekolah yang sedang
melihat siaran langsung ini di seluruh negara. Kita lambaikan. Selamat Hari Guru, Cikgu. Terima kasih Cikgu di seluruh negara. Tepukan untuk mereka. Alhamdulillah, keberadaan saya bersama dengan keluarga besar guru-guru di seluruh negara ini, sama ada kita berada di Edu City Sports Complex Iskandar Puteri ini atau kita berada di skrin TV di tiap-tiap sekolah di seluruh negara. Hari ini adalah merupakan hari besar di kalangan keluarga besar, warga pendidik di seluruh negara. Dan hari ini adalah sebagai satu manifestasi bahawa kerajaan Malaysia benar-benar memberikan penghargaan kepada seluruh tenaga guru di negara ini. Alhamdulillah, tahun yang lalu saya berada di Sabah di dalam perayaan Hari Guru yang ke-45. Pada tahun ini di Johor, perayaan Hari Guru yang ke-46. Saya jangkakan perayaan di Sabah itu cukup besar. Tetapi Johor juga tidak pernah kalah dengan Sabah dan perayaan ini cukup besar lagi. Apatah lagi saya dibisikkan oleh Yang Berhormat Menteri Besar bahawa keterlibatan kerajaan negeri bukan hanya sekadar memberikan kewangan untuk merayakan dan menghargai para guru pada hari ini. Saya dimaklumkan RM300,000 telah diberikan untuk kita menjayakan majlis pada hari ini, tetapi RM300,000 terlalu kecil berbanding dengan jumlah yang cukup besar. Ini bukan untuk Johor, ini untuk seluruh negara, MB. Saya yakin selepas ini pengarah pendidikan negeri Johor akan dapat 2 kali ganda peruntukan. InsyaAllah. Kalau kuat tepukannya lebih besar dan cepat. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita merayakan perayaan Hari Guru, kita sering diimbau dan dinostalgiakan bahawa guru-guru adalah sebagai ikon. Guru-guru adalah merupakan wira-wira yang tidak didendang. Guru-guru adalah merupakan pemangkin atau katalis yang sentiasa berada di garisan hadapan. Guru-guru adalah merupakan mereka yang sering menjadi pemacu kepada pembinaan jambatan untuk membangun sebuah negara bangsa Malaysia yang besar. Guru-guru sering dilambung sebagai tenaga utama di dalam tenaga kerja di negara ini. Saya tahu perasaan yang melihat ucapan saya di skrin TV dan juga yang berada di Edu City Sport Complex ini, perasaan berbaur. Ada yang bersetuju dan tidak bersetuju. Tetapi kita mesti bersetuju untuk bersetuju dan bersetuju untuk tidak bersetuju. Kerana bagaimana kita mahu menentukan bahawa kita boleh menguasai minda dan perasaan jika kepedulian kepada nasib dan kebajikan guru harus terus dibela, bukan juga oleh Kementerian Pendidikan, tetapi oleh kementerian-kementerian lain yang harus juga perhatian bahawa perkhidmatan guru seramai 435,000 tenaga kerja adalah merupakan antara guna tenaga terbesar di negara ini yang harus diberikan pengiktirafan. Kita harus mengambil kepedulian
di mana 212,000 tenaga-tenaga guru ini terdiri daripada mereka yang berumur di bawah 40 tahun. Komposisi ini merupakan kira-kira 48.7% daripada seluruh tenaga guru. Perasaan mereka yang berada di tahap umur 40 tahun ke bawah ini harus diambil kepedulian. Cita rasa mereka harus diterjemahkan. Minda mereka harus difahami. Dan juga pendapat yang berbeza harus didengar. Kerajaan, khususnya Kementerian Pendidikan, harus membuka mata, membuka telinga, dengar suara hati mereka, dengar keruh kesah mereka. Saya tidak berhasrat untuk agonistik, antagonistik di dalam kali ini. Walaupun cara zahirnya saya tidak pernah menjadi guru sepenuh masa, tetapi saya berpeluang untuk menjadi guru-guru kelas tambahan dan guru kelas malam, tetapi jiwa guru juga cukup menebal. Malah Allahyarham bapa saya juga adalah seorang guru. Rakan-rakan saya daripada Perak, khususnya daripada Bangka-Datuk, mengetahui hanya yang di sudut sana yang menepuk kerana itu pasti daripada Perak. Di dalam keberadaan kita bagi menterjemahkan tasawur, wawasan untuk mendidik anak-anak kita bagi membina sebuah negara bangsa, tentunya pertanggungjawaban ini bukan pertanggungjawaban kepada negara sahaja. Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban ad-din, pertanggungjawaban syar'i yang kita harus terjemahkan. Bukan hanya sekadar untuk memenuhi keperluan profesional perguruan, profesion perguruan, tetapi tanggungjawab kita kepada Allah Ta'ala, tanggungjawab kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggungjawab kita kepada ummah, tanggungjawab kita kepada rakyat, hablum minallah, hablum minan nas. Kalau perimbangan ini dapat dilakukan apa agama sekalipun di kalangan kita, sebenarnya keikhlasan kita menterjemahkan komitmen untuk kita memberikan kelangsungan kepada pendidikan untuk anak-anak kita sebenarnya adalah sumbangan secara langsung oleh kita bagi membina negara bangsa ini. Namun keluh kesah di kalangan guru-guru amat saya fahami. Apatah lagi guru-guru yang berduka dan berlara. Guru-guru yang duka lara, yang boleh memahami perasaan kedukalaraan ini hanya Menteri Pendidikan yang ada. Kerana hatinya telah jatuh di Sabah ketika beliau memintal rasa kecintaan, maka hatinya itu ada taman yang besar. Dan taman itu adalah gadis Sabah yang menjadi kecintaan beliau hingga kini. Beliau memahami keadaan itu bagaimana seorang di Semenanjung, seorang di Sabah, seorang di Melaka, seorang di Perak, seorang di Bangka-Datuk, seorang di Ipoh. Mana mungkin percantuman ini hanya suami atau isteri di hujung minggu saja, walaupun setiap tahun anak bertambah. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Mahzir Khalid. Kerana daripada 22,000 guru-guru yang berduka lara ini, seramai 9,000 telah pun dicantumkan semula dengan keluarga mereka.
Mana mungkin mereka yang tidak dicantumkan ini dengan pelaksanaan kira-kira 41% yang telah memohon untuk berlaku percantuman, bukan sekadar percantuman benih untuk generasi akan datang, tapi adalah taupan kasih yang dapat dikorelasikan dengan produktiviti. Bagaimana produktiviti boleh meningkat kalau kita dipisahkan dari segi emosi dan mindanya dengan keluarga kita? Mana mungkin KPI kita akan tercapai kalau ingatan kita sering mengimbau dengan orang yang kita kasihi. Tetapi kalau orang yang dikasihi dalam pelukan setiap malam, tetapi produktiviti masih tidak meningkat, hanya produktiviti dari segi penambahan penduduk saja meningkat, maka silaplah Menteri Pendidikan mengambil keputusan itu. Tetapi saya yakin beliau ikhlas, beliau ingin memberikan kepedulian terhadap hal ini. Ini adalah merupakan satu pencapaian yang baik yang tidak pernah dilakukan sebelum ini. Keperhatian dan keperhatian yang begini sering kita lempiaskan kerana kita tidak pernah mengingati bahawa individu, personality, tokoh seperti beliau mengambil kepedulian ini. Maka apabila sesuatu itu telah berlalu dalam tempoh yang panjang, ianya dianggap suatu pertanggungjawaban. Tidak ada rasa terima kasih kepada beliau. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak namanya bersyukur pada Allah Ta'ala jika tidak berterima kasih pada yang memberi. Dan kita merasakan bahawa kepedulian ini adalah berbentuk kesementaraan. Sedangkan inilah yang telah dilakukan oleh seorang Menteri Pendidikan yang mempunyai latar belakang keguruan yang panjang. Di dalam hal inilah juga apabila imbauan lontaran untuk pengarah-pengarah pendidikan dinaikkan grade C kepada B, 54 pada C. Jangan lupa Menteri, bukan pengarah-pengarah saja penting, PPD juga harus diambil kepedulian. Pengetua-pengetua juga harus diambil kepedulian. Penolong-penolong kanan juga harus diambil kepedulian. Guru-guru di luar bandar juga harus diperhatikan. Guru-guru di kawasan yang terasing dan terpinggir harus lebih diberikan perhatian. Biar ada kebersamaan di kalangan kita. Ada penghargaan. InsyaAllah. Biarpun tidak diminta secara langsung, saya amat memahami bahawa harus dilihat semula permohonan itu agar cepat diluluskan. Tetapi kita ada kekangan, dan kekangan itu harus difahami. Kekangan ini boleh diatasi kalau kita semua mendoakan faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita usaha, kita tawakal pada Allah Taala. Usaha yang bagaimana? Usaha bagi kita menambahkan produktiviti, kita berusaha untuk menyebarluaskan bukan hanya kurikulum yang diajarkan mengikut silibus yang ada, tetapi keterlibatan kita secara langsung dan tidak langsung dalam pembentukan sahsiyah, personality di kalangan anak-anak kita. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hadis sahih itu menyebutkan bahawa Nabi diutuskan adalah untuk makarim, untuk upgrade, untuk mempertingkatkan akhlak yang baik. Di dalam keadaan itu,
Kurikulum yang ada adalah kurikulum yang terbaik. Tetapi tahap kedua dan ketiga dari kurikulum itu adalah pembentukan. Insanul kamil, manusia yang sempurna. Tuan-tuan dan puan-puan, perayaan hari ini, ucapan Hari Guru. Bukan kuliah duha. Tetapi saya ingin sedikit berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan kerana inilah ketika yang terbaik di mana kita diperhatikan di seluruh negara dan sumbangan yang diberikan oleh guru-guru bukan hanya sekadar diiktiraf sebagai ikon di kalangan komuniti dan masyarakat kita. Negara terus mengiktiraf peranan guru-guru dan saya yakin dalam waktu yang terdekat di bawah kepimpinan Yang Berhormat Menteri, timbalan-timbalan Menteri, KSU, Ketua Pengarah dan semua tenaga utama di Kementerian Pendidikan, selagi saya diberikan amanah oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, saya akan menjadi pendukung utama perjuangan guru-guru insya-Allah. Di dalam hal itulah saya fikir kita harus melihat bahawa kira-kira 48.7% di kalangan guru-guru terdiri daripada mereka yang berumur 40 tahun ke bawah. Artinya, bukan hanya sekadar sistem pendidikan, tapi pedagogi dan metodologi pendidikan kita telah diremajakan. Bukan sekadar meremajakan umurnya, tetapi minda dan perasaannya. Dulu kita memberikan penekanan terhadap kualiti keintelektualan, intellectual quality. Tetapi keintelektualan sahaja tidak mencukupi untuk membina sebuah negara bangsa. Ianya harus diserapkan dengan rasa emosi yang tinggi dan keimanan yang kukuh. Maka daya keintelektualan dengan emosi yang kukuh dan keimanan yang kuat, apa yang dipanggil sebagai kerohanian atau spiritual aspect. Ketiga-tiga aspek ini harus dikombinasikan. Kerana kita tidak mahu menjadi sebuah negara di luar acuan Malaysia yang maju dalam bidang pendidikannya, yang membangun negaranya, yang kukuh ekonominya, tetapi masyarakatnya bobrok, masyarakatnya runtuh, nilai-nilai sosialnya juga tidak mempunyai nilai-nilai yang baik bagi pembentukan sebuah negara bangsa. Apabila agama ditinggalkan, soal nasionalisme diutamakan, soal mengantarabangsakan dijadikan prioriti, keutamaan, dan melupakan asas-asas pokok bagi pembentukan sahsiah tiga kualiti, emotional, spiritual dan intelligence. Di dalam keadaan itulah kita harus kembali ke landasan pendidikan kita, kaedah dan pendekatan wisdom dengan uda'u ila sabili rabbik bil hikmah wa bil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Jika ini dapat kita lakukan, biar agama apapun yang kita pegang, biar bagaimanapun perbezaan ideologi politik di kalangan kita, tetapi asas-asas yang baik, agama tidak pernah mengajar pengikut-pengikut untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Kita lihat bagaimana masalah yang berlaku di kalangan pelajar-pelajar yang terlibat di dalam aktiviti gangsterisme. Bagaimana kongsi-kongsi gelap telah masuk ke sekolah-sekolah. Bagaimana pengedar-pengedar dadah telah mempenetrasikan pengaruh mereka untuk memberikan dadah dalam bentuk gula-gula di kalangan pelajar-pelajar atau murid-murid di sekolah rendah dan sekolah menengah. Adakah sistem persekolahan salah atau sistem pendidikan itu harus
revisit semula, dilihat semula, atau adakah sistem di dalam geopolitik harus diperhatikan semula, atau sesuatu yang salah dari segi holistiknya. Semua pihak harus bertanggungjawab. Sekolah tidak harus disalahkan. Masyarakat tidak harus disalahkan. Sistem pendidikan tidak harus disalahkan. Tetapi siapa yang harus disalahkan? Adakah PDRM? Ya, semalam 16 orang pegawai kanan dari PDRM sendiri. Saya tidak akan berkompromi jika harapkan paga makan padi. Apa yang saya lontarkan ialah kerjasama. Bukan hanya di dalam agensi penguasaan, tetapi kita yang berada di dalam ekosistem pendidikan. Bukan hanya pendidikan formal. Saya menyebut tentang pendidikan sahsiah. Kita jangan harus menuding jari. Apabila jari yang menuding itu 4 jari lagi menuding pada diri kita. Ya, kita boleh berbeza pendapat, tetapi tidak mustahil untuk kita duduk sekali bagi membetulkan keadaan ini. Kita tidak mahu gangsterism. Kita tidak mahu pengedaran dadah. Kita tidak mahu jenayah dilakukan. Kita tidak mahu unsur-unsur negatif berlaku di institusi pendidikan, sekolah rendah, menengah atau tertiary education. Oleh sebab itu, saya sebagai pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia telah meminta kepada Yayasan Pencegahan Jenayah di peringkat negeri diwujudkan kelab pencegahan jenayah di semua sekolah-sekolah di seluruh negara untuk kita lakukan usaha pencegahan dari awal, dari peringkat pra-sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, supaya usaha untuk menurunkan kadar indeks jenayah ini dilakukan dari peringkat awal. Dan saya mohon kepada seluruh tenaga PIBG untuk menterjemahkan pelaksanaan kelab pencegahan jenayah di semua sekolah ini, agar masalah jenayah, masalah dadah, masalah unsur-unsur yang negatif ini dapat kita lakukan pencegahannya daripada peringkat awal. Tentunya di dalam perkara ini, ianya agak sukar pada minda kita, tetapi tidak mustahil untuk kita lakukannya. Dan saya yakin sempena dengan perayaan Hari Guru yang ke-46 ini, tuan-tuan dan perempuan, komitmen kita untuk melihat anak-anak kita, sama ada anak-anak kita yang berada di atas pangkuan kita, di rumah kita atau di bilik-bilik kelas kita, ianya secara tidak langsung adalah merupakan pertanggungjawaban kita. Kalau ini dapat kita lakukan dan pencegahan jenayah ini dapat kita turunkan, maka kita tidak akan melihat terlalu ramai banduan-banduan yang berada di penjara-penjara di negara kita. Daripada 56,000 banduan yang ada di negara kita, 58% daripadanya adalah penjenayah yang terlibat di dalam drug related crime, jenayah yang terlibat di dalam kegiatan dadah. Maka dadah menjadi punca kepada perbuatan jenayah. Bagaimana ibu dibunuh kerana mahu memperolehi bekalan dadah. Bagaimana nenek yang tua diugut dan dibunuh kerana penagih-penagih ini hilang pertimbangan. Di dalam hal inilah sistem pendidikan yang harus ada pada kita mesti mempunyai unsur-unsur supaya pencegahan jenayah ini dilakukan. Dulu di dalam sistem mendisiplinkan pelajar-pelajar, kita mempunyai pendekatan yang agak konvensional. Dulu guru-guru apabila menghukum
pelajar-pelajar. Ibu bapa datang mengucapkan terima kasih kepada terutamanya guru disiplin kerana mengajar anaknya dengan baik. Walaupun ketika itu hukumannya adalah cara pukul. Tetapi situasi telah berubah. Apabila anaknya kena pukul, ibu bapa datang ke sekolah, pukul guru yang pukul itu. Ini pendekatan yang berbeza. Dulu, sewaktu zaman Menteri Besar Johor, beliau memperolehi pemakanan yang terbaik dari ibunya atau timbalan-timbalan menteri yang saya tidak nampak. Ketika itu sama ada penyusuan itu dari ibu atau dari lembu. Tetapi personality datang daripada punca makanan dan persekitaran yang ada. Apabila seseorang itu memperolehi susu ibu, jadi sifat ibu itu ada pada dirinya. Tetapi apabila punca makanan itu daripada bahan yang bukan ibu, maka sekurang-kurangnya sedikit sebanyak bahan yang bukan dari ibu itu mempengaruhi sistem saluran darahnya. Mungkin saya salah. Tetapi inilah hakikatnya. Apabila punca makanan, bila kita mahu Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud ya Fa'alu lima yurid aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika aman syiwa. Kalau puncanya halal, ianya akan jadi halal. Apabila puncanya haram, end produknya juga sesuatu yang tidak baik. Oleh sebab itu saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua, lakukanlah yang terbaik sementara kita mempunyai kuasa, mempunyai pertanggungjawaban sebagai para pendidik. Dan saya fikir apa yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan bagi membentuk sahsiah diikuti dengan pendidikan teknikal, vocational dan juga pendidikan yang berbentuk untuk mewujudkan kerjaya harus diberikan sokongan dan dukungan. Saya mengucapkan terima kasih kerana Menteri Pendidikan yang berhormat Datuk Seri Mahzir Khalid memberikan penekanan terhadap TVET kerana kita tidak sanggup. Dalam pendengaran saya hanya kira-kira 5% saja yang bersetuju dengan saya dengan tepukan yang sedikit itu terhadap TVET. Kita tidak sanggup mempunyai pekerja-pekerja yang bersepara keterampilan, semi-skill atau berketerampilan ataupun berkemahiran penuh yang harus diimport daripada luar negara. Saya amat menyokong TVET ini kerana kita tidak mahu lagi tenaga separa mahir dan mahir datang dari luar negara. Guna tenaga di negara kita ini cukup diutamakan supaya kita belajar daripada negara-negara maju yang lain. Walaupun negara maju, tetapi tidak menggunakan tenaga keterampilan dari luar. Malaysia harus belajar ini. Kita pun hairan bagaimana tenaga pengajar daripada luar suatu ketika dahulu mengajar matematik dan sains. Kini tenaga kita berada di luar untuk mengajar matematik dan sains. Negara yang kita pelajari itu telah mula menurun mutu pendidikannya dan mutu pendidikan meningkat. Tetapi pada waktu yang sama kita masih mengimport pekerja-pekerja dari luar. Malang sekali pekerja dari luar yang diberikan PLKS, permit kerja sementara. Dalam tempoh 3 tahun boleh bercakap bahasa kebangsaan dengan baik. Tetapi malang sekali anak-anak kita yang lahir di Malaysia, yang berpendidikan di Malaysia, bila bersekolah tidak menggunakan bahasa kebangsaan yang baik. Saya tidak menunjukkan pada mana-mana kumpulan, tetapi ini hakikat. Menteri Pendidikan, lihat semula. Ini negara kita
Di mana bumi dipijak, di situlah langit yang kita junjung. Saya tidak bermaksud untuk menghapuskan sistem yang sedia ada, tetapi tidak mustahil jika ianya diperbaiki. Dan insya-Allah saya melihat di dalam hal ini, lihatlah secara holistik tentang peranan dan juga tugas-tugas yang harus kita lakukan. Kerana guru-guru bukan hanya sebagai ikon, tetapi guru-guru telah melakukan asimilasi sosial yang cukup baik di kalangan masyarakat yang ada. Walaupun dari segi status sosial telah bertukar, di mana dulu guru-guru berada di garisan hadapan di dalam sebarang organisasi, termasuk organisasi politik. Kini kumpulan yang memberikan keutamaan kepada pulangan ekonomi berada di peringkat atas. Tetapi saya yakin trend ini akan berubah, di mana apabila guru-guru diberikan kepedulian yang tinggi dengan perkhidmatan skema keguruan yang lebih baik, apabila daya tahan guru-guru diambil keperhatian oleh Kementerian Pendidikan dan Kerajaan Malaysia, insya-Allah, biiznillah saya yakin guru-guru akan sentiasa berada di garisan paling hadapan untuk social status di negara kita ini, insya-Allah. Harap fahami apa yang saya maksudkan. Kita ketepikanlah kalau kita tidak bersetuju di kalangan kita terhadap perkara-perkara furu', perkara-perkara cabang. Yang penting kepemimpinan, sama ada di peringkat federal atau peringkat negeri atau peringkat kementerian atau peringkat jabatan dan agensi, mempunyai niat yang baik untuk membawa dan menggarap arah tuju kita bagi membentuk sebuah negara bangsa yang dibina bukan oleh kumpulan profesional yang lain. Hanya guru-guru yang boleh melakukannya, insya-Allah. Oleh kerana saya telah berada di penghujung majlis, tidak adil kalau kita tidak mengucapkan terima kasih kepada tenaga kepimpinan utama Kementerian Pendidikan dan juga Kerajaan Negeri yang telah memberikan pembiayaan menjayakan majlis pada hari ini. Yang Amat Berhormat Menteri Besar, saya bergurau tentang peruntukan RM300,000 tadi. Tetapi saya tidak bergurau kalau peruntukan itu ditambah. Saya dibisikkan masih kurang peruntukan itu, MB. Sebagai Menteri Besar yang amat prihatin, saya yakin dalam tempoh sejam dari sekarang beliau akan mengarahkan Pegawai Keuangan Negeri untuk menyediakan cek bagi menambah sekali ganda peruntukan yang ada itu, insya-Allah. Mari kita berikan standing ovation kepada kepimpinan Kementerian Pendidikan dan Kerajaan Negeri Johor. Kita sama-sama lapaskan negaraku Malaysia. Bila saya sebut negaraku, kita sebut Malaysia. Negaraku. Malaysia. Negaraku. Malaysia. Negaraku. Malaysia. Dengan lafaz fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Dengan ini saya meresmikan perayaan Hari Guru yang ke-46 tahun 2017 dengan resminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Datuk Seri Doktor. Kami mohon untuk terus berada di atas pentas. Dan majlis dengan ini turut mempersilakan Yang Berhormat Datuk Muhammad Khalid Nordin, Yang Berhormat Datuk Seri Mazli Khalid
Yang berhormat Datuk P. Kamalan Naden, Yang berhormat Senator Datuk Chong Sin Woon, Yang berbahagia Datuk Seri Alias Haji Ahmad, Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Tan Sri Dr. Hir Muhammad Yusof, dan Yang berusia Tuan Haji Syahrudin Sharif untuk tampil sama ke pentas bagi upacara pelancaran. Dipersilakan. Sidang hadirin, bagi kita memulakan simbolik pelancaran kita pada pagi ini, majlis dengan ini mempersilakan pelajar-pelajar sekolah-sekolah Malaysia yang akan tampil ke pentas untuk bergerak ke hadapan dengan diiringi oleh kedua ibu bapa mereka. Pelajar-pelajar yang mewakili 5 kaum utama di Malaysia akan tampil ke pentas bersama puzzle pelancaran untuk diserahkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Timbalan Perdana Menteri kita. Lima kaum utama di Malaysia, Melayu, Cina, India, Kadazan dan Iban, diwakili pada hari ini oleh para pelajar sekolah dan kedua ibu bapa mereka tampil ke pentas bagi menyerahkan puzzle pelancaran perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-46 2017 dengan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Silakan pelajar kita yang terakhir dengan membawa logo perayaan Hari Guru kita. Kita berikan tepukan atas pelancaran perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-46 2017. Guru Pembina Negara Bangsa. Terima kasih sekali lagi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Doktor. Sidang hadirin, di kesempatan majlis pada pagi ini, pihak Kerajaan Negeri Johor turut ingin mengambil sedikit ruang untuk menyempurnakan upacara penyampaian cek pembangunan pendidikan negeri Johor kepada Jabatan Pendidikan Negeri Johor bagi tujuan pembangunan pendidikan negeri. Majlis dengan ini mempersilakan Yang berusaha Tuan Haji Syahrudin Sharif, Pengarah Pendidikan Negeri Johor, untuk menerima cek bernilai ringgit Malaysia 2.1 juta yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Muhammad Khalid Nordin, Menteri Besar Negeri Johor, sambil disaksikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sumbangan 2.1 juta dari Kerajaan Negeri Johor ini adalah untuk membantu Jabatan Pendidikan Negeri Johor bagi memperkasa dan memantapkan pembangunan pembelajaran abad ke-21, pelaksanaan pembangunan pendidikan STEM, program pengayaan bahasa Inggeris dan program kepimpinan muda negeri Johor. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Johor dan Kerajaan Negeri Johor atas sumbangan ke arah pembangunan pendidikan negeri Johor, dan majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri kita, atas kesudian menyempurnakan pelancaran perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan dan kesudian menyaksikan penyampaian cek pembangunan pendidikan negeri Johor sebentar tadi. Alhamdulillah, itulah dia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, baru saja usai menyempurnakan majlis perasmian bagi perayaan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2017 yang berlangsung di EduCity Sports Complex di Iskandar Puteri, Johor Bahru. Dan ini merupakan salah satu daripada perkara yang diberikan perhatian. Antaranya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan kesediaan dan kebertanggungjawatan warga pendidik dalam ucapannya sebentar tadi
untuk memastikan agar wira yang tidak didendang ini terus diangkat martabatnya dan terus diberikan perhatian, khususnya dari segi penempatan guru di kawasan pedalaman dan juga luar bandar, dan juga kebajikan para guru yang perlu dijaga. Dan apa yang telah disempurnakan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi dengan sumbangan ataupun cek pembangunan pendidikan yang disampaikan oleh Kerajaan Negeri Johor diwakili oleh Menteri Besar Negeri Johor, menyatakan kesediaan Kerajaan Negeri Johor dalam usaha untuk menyokong inisiatif juga visi dan misi Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Johor bagi memastikan agar matlamat para guru ini boleh dibela, dan juga usaha-usaha ke arah pembangunan pendidikan bukan saja di negeri Johor tapi juga di seluruh negara khususnya dapat dilaksanakan dan dapat dijayakan. Malah dalam hasrat yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri juga, beliau menyatakan antara fokus dalam bidang keberhasilan utama NKRA yang memfokuskan kepada pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025. Ini merupakan satu saat yang cukup menarik apabila beliau turut menekankan tentang kepentingan dalam aspek inovasi dan juga teknologi dalam memastikan peningkatan dalam bidang pendidikan dan sebagainya. Dan hari ini juga ini merupakan dapat kita saksikan ikrar Hari Guru ataupun ikrar guru-guru Malaysia di belakang saya ini, tetapi kita bakal menyajikan kepada anda vox pop yang kami sediakan dan juga ucapan sempena dengan sambutan Hari Guru. Saksikan. Selamat Hari Guru kepada cikgu saya, sekali sekolah SAB. Terima kasih cikgu kerana mengajar saya selama ini. Saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Malaysia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru yang telah mengajar saya. Selamat Hari Guru untuk cikgu saya yang dari Sekolah Tadika Perpaduan Tok Siak, Sekolah Rendah, Sekolah Kebangsaan Perempuan Calon yang Awal, Sekolah Menengah SSI, dan mak saya pun cikgu saya juga. Selamat Hari Guru, saya hargai segala-galanya. Tanpa korang, saya tak akan berada siapa saya sekarang ni. Terima kasih. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Saya ucapkan kepada semua guru-guru di sini, dan terima kasih kerana dapat mengajar anak-anak saya dan seluruh rakyat Malaysia. Khususnya terima kasih. Selamat Hari Guru. Harapan yang akak pada sini. Baiklah, itulah antara sedutan ucapan yang kami peroleh, antaranya menyatakan terima kasih kepada guru, bukan sahaja guru yang berada di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah, tetapi mereka yang bergelar pendidik yang telah mengajar kita tentang erti kehidupan dan juga telah mengajar kita tentang bagaimana untuk meneruskan kehidupan dengan penuh tata susila dan juga budi bahasa. Sememangnya guru merupakan aset yang cukup berharga, guru merupakan lilin yang membakar diri, dan juga sememangnya saya teringat akan puisi yang telah pun dinukil oleh Usman Awang yang bertajuk Guru Oh Guru, iaitu guru bukan sahaja ibu atau ayah, tetapi guru jugalah sahabat, guru jugalah yang membakar diri, dan disebabkan gurulah maka lahirnya seorang pekerja dan sehinggalah kepada seorang Perdana Menteri. Jadi sememangnya kita sekali lagi mengucapkan selamat Hari Guru dan juga sempena dengan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2017 Guru Pembina Negara Bangsa dari Edu City Sports Complex Iskandar Puteri Johor Bahru. Kami mengucapkan sekali lagi selamat Hari Guru dan terima kasih kerana menonton kami di TV1. Assalamualaikum. Kami